Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma taufiqi illa billah wa ma tawakkuli wal i'timadi wal i'tisami illa 'ala Allah. Salawatullahi wassalamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, diizinkan Allah sekali lagi kita pada malam ni. Semalam punya kita kuliah Isyak, malam ni kita perawai sikit jadi kuliah Maghrib. Dan malam ni adalah malam yang kedua kita berkuliah di sini. Dan topiknya adalah sambungan daripada apa yang kita bincangkan semalam. Kisah tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam bab Al-Yawmun Nabawi, sehari di dalam kehidupan Rasulullah. Kita nak tengok apa yang Nabi buat, pasal kita nak ikut. Kita nak tengok apakah sunnah-sunnah yang sekiranya kita tak mampu buat yang banyak, tapi jangan sampai kita tinggal semua. So kurang-kurangnya kita tengok apa yang Nabi SAW buat, dan selagi kita boleh buat, kita akan buat. Semalam kita dah cerita semua sunnah yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita ini adalah sunnah yang kita boleh buat. Pasal Nabi SAW dia adalah seorang Nabi daripada manusia. Jadi manusia sama macam sebagaimana kita makan makanan, berjalan, ada keperluan, maka kita boleh buat apa yang Nabi SAW perbuatkan. Baik. Yang kedua, sahabat-sahabat rahimakumullah, semalam kita cerita tentang Nabi ini lepas sembahyang Isyak, Nabi buat apa. Pasal semalam kita start lepas Isyak. Tapi bukanlah saya nak hundak balik ke belakang nak cerita pasal Maghrib. Kita teruskan yang semalam punya kita dah cerita. Selepas Isyak yang kita cerita semalam ni, Nabi SAW balik rumah. Dan ada keperluan kadang-kala baginda akan keluar balik daripada rumah dia atas pelbagai urusan, sama ada urusan yang berkaitan dengan ummah ataupun urusan dia dengan para sahabat. Maksudnya macam kita hari ni, kadang-kala kita ada meeting, kita ada pertemuan, kita ada kuliah, kita ada usrah dan pelbagai benda yang kita buat selepas daripada waktu Isyak. Pasal kita duk bajet nak tidur, rasa macam awal sangat. Jadi kita tak nak masa kita ni dibuang begitu saja. Al-waqtu illam ta'malhu fil khair ta'malhu fil syar. Waktu ni kalau kita tak buat benda yang baik, kita nanti guna dia pada benda yang tak baik. Pasal tu waktu ni dia antara salah satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Dan Nabi kita ni dia tunjukkan dekat kita bagaimana mengisi masa-masa ni supaya kita tak buang waktu kita ni macam tu sahaja. Tuan-tuan mungkin selalu duk dengar orang duk baca surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus salihat wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr. Bila kita tengok surah ni, apa terjemahan kalimah Al-Asru ni? Masa ni yang dikatakan masa ni, apa terjemahan dia? Baik, kita duk terjemahkan kalimah Al-Asru ni, ramai orang terjemahkan dengan demi masa, demi masa, demi masa. Betul, Al-Asru itu diterjemahkan dengan demi masa. Tapi kalau siapa yang mempelajari bahasa Arab, kita akan dapat lebih mendalam lagi pasal apa Allah pilih perkataan Al-Asru ini dan dijadikan sebagai satu surah, sehingga kan sebahagian mufassirin kata kalaulah Al-Quran ni diturunkan dengan satu surah ni saja pun mencukupi bagi manusia untuk jadi Muslim yang baik. Hanya dengan satu surah ni saja. Surah apa dia? Surah Wal-Asr, demi masa ni. Kalimah Al-Asru ni datang daripada beberapa kalimah, dia ada kaitan. Sebab bahasa Arab ni dia tak sama dengan bahasa-bahasa yang lain. Kalau English lah contohnya kita katakan, contohnya kita katakan kalimah English.
Ditanya kepada kita, masa apa dia? Kita kata masa is time. Masa tu adalah time. Baik, ditanya lagi time tu pasal apa orang Mak Saleh ni dia panggil time ni, dia panggil masa ni dengan time, tak boleh ke panggil yang lain? Pasal apa panggil dengan time? Dia kata this is a stupid question. You can't ask me. Dia kata mana boleh tanya macam tu? Ni soalan bodoh. Memang dah perkataan dia tu time. Dia kata memang semula jadi lagi perkataan tu time, maka time lah. Tapi tidak dalam bahasa Arab. Lebih-lebih lagi bahasa Al-Quran. Kita boleh question, kita boleh tanya apa sebab perkataan tu dipilih, dan setiap perkataan ada jawapan dan ada syarah dan ada tafsir dia. Menariknya perkataan al-asru ini, perkataan al-asru ini kita boleh terjemahkan daripada Al-Quran, kita ambil ayat yang lain. Contoh supaya kita lebih faham. Al-asru ada satu ayat dalam surah yang lain Allah sebut wa minal mu'sirati ma'an thajjaja. Mu'sirat datang daripada sumber perkataan yang sama, asara. Baik, apa dia? Daripada perahan awan tadi tu Allah turunkan hujan. Oh, kalimah asar ini maknanya ada satu perkataan yang lain. Maksudnya adalah perah. Selain daripada waktu, rupa-rupanya perkataan al-asru ni maksudnya perah. Apa dia perah ni? Dibuka pula kamus bahasa Arab ke bahasa Arab, kita dapat satu terjemahan al-asru ni maknanya adalah ad-dha'tu 'ala syai' hatta yatahallab, memerah sesuatu sampai keluar hasil. Dan orang Arab ni bila mana dia nak minum jus buah ni yang tuan-tuan duk minum fresh orange ke fresh apple ke whatever yang tuan-tuan minum, kita panggil jus, bukan? Dalam English kita panggil jus. Tapi dalam bahasa Arab dia panggil apa jus ni? Jus ni dia panggil asir. Kenapa asir? Asir ni datang daripada sama juga kalimah al-asru tu, maksudnya sebiji buah diperah buah tadi. Apa yang kita minum? Kita bukan minum buah tu, kita minum pati daripada buah. So maksudnya apa dia? Kenapa Allah gunakan kalimah al-asru? Allah nak katakan hampa semua ada umur. Semua kita ni ada umur. Allah berikan pada kita, modal kita adalah umur kita. Maka umur ini kalau nak jadikan masa ini bermanfaat, apa nak kena buat? Kita mau nanti kena perah umur kita ni. So umpama jus sebiji buah yang diperah, maka yang pati itulah yang dimanfaatkan, yang lain dah jadi hampas. Maka macam mana kita perah masa kita ni, macam mana kita perah umur yang Allah bagi dekat kita ni, sehingga kan disebutkan di dalam Al-Quran cerita orang mati. Dalam Al-Quran Allah cerita dekat kita siap-siap. Allah cerita apa? Cerita tentang ahli neraka, dia menjerit waktu duduk dalam neraka. Apa Allah kata? Wahum yastariqun. Ahli neraka ni mereka akan menjerit dengan jeritan yang amat kuat. Waktu mereka duduk dalam neraka ni, mereka menjerit dengan jeritan yang amat kuat. Wahum yastariqun, kalimat istarqa menunjukkan satu jeritan yang amat kuat. Wahum yastariqun. Baik. Apa kata mereka dalam keadaan mereka duduk menjerit tu? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tuhan, keluarkan kami daripada neraka ni. Wahai Tuhan, keluarkan kami daripada neraka ni. Pasal kami nak keluar untuk apa? Kami na'mal salihan, kami nak buat amalan soleh. Pasal apa sekarang hampa nak keluar nak buat amalan soleh? Ghairal ladzi kunna na'mal, lain daripada apa yang kami pernah buat ketika kami berada di dunia dahulu, kami buat lain. Sekarang baru kami menyesal dan kami nak dikembalikan balik kami ke dunia, kami nak buat amal soleh lain daripada apa yang telah kami perbuatkan. Rasa-rasa apa jawapan yang akan diberikan pada ahli neraka ni hak minta mai balik kat dunia ni? Minta apa? Minta balik, nak beramal balik dekat dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam Al-Quran dengan bertanya balik kepada orang yang minta dipanjangkan ataupun dikembalikan ke dunia. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum min nadhir. Dia kata, "Oi, orang tua tak sedar diri." Ini bahasa saya lah. Terjemahan dia, apakah tidak cukup usia kamu yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian dengan satu tempoh masa untuk kalian hidup ke atas dunia ni? Bukankah Allah dah bagi satu masa yang panjang? Wahai orang tua, berapa umur engkau ketika engkau meninggal? 60 tahun, 70 tahun. Apakah 60 tahun tidak cukup untuk engkau melakukan kebaikan? 70 tahun, apakah 70 tahun tidak cukup? Awalam nu'ammirkum,
ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Bukankah kami panjangkan usia engkau dan kami jadikan pada usia itu peringatan kepada engkau. Waja'akum min nadhir, dan kami jadikan pada usia itu ada tanda-tanda yang kamu boleh jadikan sebagai peringatan kepada kita. Maka semuanya adalah peringatan. Maka sebab itu masa kena perah supaya kita tak menyesal ke akhirat. Maka kita minta balik ke dunia, tak pasal-pasal kita kena maki oleh malaikat duduk ke akhirat kelak. Dia kata, hang time ni bawa hang nak minta balik. Berapa umur hang ketika hang duduk dekat dunia dulu? 40 tahun tak cukup, 50 tahun tak cukup, 60 tahun tak cukup, maka masa kena perah. Maka Nabi SAW ni dia tunjukkan pada kita model macam mana diperahkan sisa ataupun baki usia ataupun seluruh kehidupan dia, maka dijadikan sebagaimana yang kita duk sebut di dalam doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, ibadat aku, solat aku, kesemuanya hidup matiku kerana Allah, maka semuanya diberikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat rahimakumullah. Malam ni tuan-tuan mai ke masjid. Bila tuan-tuan duduk masjid, cerita hak saya nak cerita ni pun cerita yang berkisar tentang Nabi SAW, masjid dan para sahabat saja. Dia duduk berlegak ke arah ni saja. Baik, malam semalam kita duduk cerita Nabi bila dia balik rumah, dia buat urusan dia sat. Kalau dia ada urusan luar, dia akan keluar balik daripada rumah dia. Dia pilih ke mana tempat yang dia nak pergi. Semalam kita cerita Nabi SAW singgah mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh para sahabat. Bila berlaku ni selepas waktu Isyak. Apa pengajarannya? Para sahabat walaupun dia balik daripada masjid, amal ibadatnya tak terhenti dekat masjid. Tuan-tuan saat lagi ni, tuan-tuan balik ke rumah selepas daripada Isyak, apakah ibadat kita dah habis pada hari itu? Bagi kita mungkin dah habis, tapi tidak bagi Nabi SAW dan mereka para sahabat. Pasal apa? Kerana mereka beriman, mereka beramal dengan ayat Al-Quran. Apa yang Nabi SAW kata? فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Bila engkau selesai daripada melakukan sesuatu tugasan, maka lakukan pula tugasan yang lain. Dan kepada Tuhan mula hendaklah engkau letakkan harapan kamu. Maka orang yang mengharapkan Allah ni, dia takkan sia-siakan masa dia. Selesai satu tugasan, dia buat lagi, dia buat lagi, dia buat lagi. Tak apalah, tuan-tuan belasah nasi kandang, tak ada masalah, belasahlah. Tuan-tuan nak makan roti canai, tuan-tuan boleh makan roti canai. Tuan-tuan nak tengok TV sat, tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya ibadat tetap akan berterusan. Ada saja masa yang terluang, kita tak buang masa, tetapi ada benda yang kita nak buat bekal kita untuk akhirat kita. Dan itulah yang Nabi SAW buat dan para sahabat buat. Hak semalam punya kita cerita, iaitu para sahabat mereka membaca Al-Quran dan dibaca dalam keadaan yang nyaring. Baik, kita juga cerita dua kisah. Siapa ingat semalam kita cerita kisah Abu Musa Al-Ash'ari dan kisah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Next, malam ni kita nak sambung cerita dia. Nabi SAW ni bila dia keluar, dia nak balik ke rumah dia, dia tak terus masuk ke rumah. Kenapa? Kerana di sana dia akan berhenti di rumah kedua Nabi SAW. Di mana rumah dia? Iaitu masjid. Masjid ni menjadi tempat kedua. Sebab tu orang Islam, kalau dia mengaku, dia kata dia beriman, dia kena jadikan masjid rumah kedua dia. Sehingga disebut di sana di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang, tuan-tuan nak kenal tak kita ni orang beriman macam mana? Beriman ke tak kita ni? Tahap iman kita macam mana ni? Senang saja, sempoi, senang saja kita nak faham. Macam mana cara kita nak kenal ni? Kita kenal dengan ayat ini. Ayat ni Allah kata sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan masjid Allah. Maksud mengimarahkan ni, dia jadikan masjid ni tempat yang dia selalu main. Sama ada dia baca Quran ke, dia solat ke, dia berzikir ke, dia berdoa ke, dia bersolat berjemaah ke. Menunjukkan orang ni orang yang mengimarahkan dan menghidupkan masjid dalam kehidupan dia. Dia dengan masjid macam ni. Maknanya sahabat sungguh ni, sahabat masjid ataupun geng masjid. Maka siapa orang ni? Orang yang mengimarahkan masjid ni, kata Allah, man amana billah. Mereka ini adalah terdiri daripada orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. So nak kenal orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat ni, tuan-tuan jangan pergi cari dekat kedai mamak.
Tuan-tuan jangan duk pergi cari dekat tepi jalan. Nak cari dia dekat mana? Cari dia ni dekat sini ni. Dekat mana? Dekat masjid. Dia dengan masjid ni tak boleh berpisah sikit. Kalau dia balik ke rumah, hati ni duk teringat dah, dia nak pi lagi pula pada waktu yang lain. Sebab tu bila kita baca hadis cerita tentang 7 golongan yang kena payung, kita duk ingat budak-budak muda hari ni bukan duk sebut, jangan kata abang tak payung, jangan kata pak tak payung, jangan kata adik tak payung, jangan kata kakak tak payung. Rupa-rupanya Nabi kita Muhammad SAW ni sebut awal lagi, jangan kata Allah tak payung. Yang ni bukan manusia payung, bukan abang long kawasan ke, bukan ayahanda kawasan, tapi Allah yang payung. Kat mana tempat Nabi SAW kata? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhillan illa dhilluh. 7 golongan yang kami akan payungi di hari kiamat kelak, hari yang tiada payungan melainkan payungan Allah. Salah seorang daripada 7 yang Allah payung di hari akhirat adalah rajulun, seorang lelaki. Bila sebut lelaki termasuk juga orang perempuan. Siapa dia rajulun? Lelaki mana ni? Ta'allaqa qalbahu bil masajid, seorang lelaki yang hati mereka sentiasa terikat dengan masjid. Dia mai waktu maghrib, dia keluar Ustaz, tak ada masalah, tapi dalam hati dia ni, aku mai balik Ustaz lagi. Bila aku nak mai? Waktu Isyak. Dia keluar waktu Isyak, dalam hati dia ni dah ada lagi pula terikat dengan masjid, aku mai pula besok pagi waktu subuh. Ini maksud seorang lelaki yang hati sentiasa terikat dengan masjid. Nabi SAW tunjukkan contoh pada kita. Walaupun dia dah balik rumah lepas Isyak, tapi bila dia keluar, dia nak balik ke rumah dia, dia mau singgah dekat masjid Ustaz. Apa yang Nabi buat? Kisah ini menceritakan kepada kita apa yang Nabi SAW buat. Tapi sebelum kisah Nabi ni ada satu kisah satu kabilah yang tinggal di Madinah. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan lalu kod Masjid Al-Fatah ataupun kawasan tempat berlakunya peperangan Khandaq ataupun Masjid 7 hak mutawif kita duk bawa nanti bukan? Dekat situ ada satu kabilah yang tinggal di kawasan tu. Jarak daripada situ nak pergi ke Masjid Nabawi ni berapa jauh? Sekitar 15 km. 15 km jarak rumah mereka. Mereka ni adalah geng yang disebut kabilah Bani As-Salimi. Kabilah Bani As-Salimi ni mereka duk bincang, duk mesyuarat sama-sama mereka. Rumah kita jauh, kita mau tinggal dekat dengan masjid lah, baru senang nak pergi masjid. Pasal rumah kita jauh sangat, kita nak pergi berulang ke masjid ni susah. Jadi bincang punya bincang, rupa-rupanya perbincangan mereka diketahui oleh Nabi SAW. Nabi panggil Abang Long kawasan dia, pengurusi JKK dia. Panggil Abang Long dia mai. Maka Nabi kata, betul ke? Kata hampa nak main duduk dekat masjid, betul ke? Maka jawab dia, ya Rasulullah, supaya kami senang nak main masjid, rumah kami jauh. Nabi SAW menyebutkan 2 patah perkataan yang berbunyi, diyarukum khutwatukum, diyarukum khutwatukum, diyarukum khutwatukum. Apa makna diyarukum khutwatukum? Rumah kamu tapak kaki kamu, rumah kamu tapak kaki kamu, rumah kamu tapak kaki kamu. Makna apa rumah kamu tapak kaki kamu ni? Maknanya daripada rumah hang sampai ke masjid ini ada kiraan yang Allah kira. Macam mana Allah kira tu? Iaitu tapak kaki hang yang kita duk langkah sampai daripada rumah kita ni mai sampai ke masjid hak kita solat, ada kiraan pada tapak kaki kita. Dan banyak hadis yang menyebut, antaranya basyiru al-masya'in binurin tamin, basyiru al-masya'in fi dhulumat binurin tamin yaumal qiyamah, sampaikan kabar gembira kepada para pejalan-pejalan kaki di dalam gelap dengan satu cahaya yang amat penuh di hari akhirat kelak, kerana mereka berjalan di dalam gelap untuk datang ke masjid. Bahkan di sana ada hadis, kaki kanannya diangkat darjat, kaki kirinya menghilangkan dosa. Kaki kanannya diangkat darjat, kaki kirinya menghilangkan dosa. So Nabi kata, rugi hang kalau hang rumah jauh, hang mai masjid, kemudian hang mai duduk dekat, hang mai masjid juga. Maka hang yang jauh tadi lebih untung daripada orang yang dekat yang mai ke masjid. Turun satu petikan ayat Al-Quran. Tuan-tuan kat sini mungkin jarang-jarang baca Yasin, ataupun dulu-dulu duk baca juga Yasin malam Jumaat. Ada orang dia duk baca Yasin ni tiap-tiap malam Jumaat dia duk baca. Dalam surah Yasin ni ada satu ayat, kita duk pulun baca tapi tak tahu apa cerita ada dalam surah Yasin ni. Ada satu ayat, apa kata Allah? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah? Kami menghidupkan yang mati dan kami buat, Allah kata, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu, kami sentiasa menulis daripada dulu sampai hari ini. Allah duk tulis tak habis-habis, iaitu para malaikat duk catat.
Wa naktubu ma qaddamu, tulis apa? Tulis setiap langkah yang mereka langkah. Wa asarahum, tak cukup dengan langkah, sampai ke tahap kesan daripada langkah dia tu tadi. Kalau dia pijak tanah keluar debu, debu tu dikira. Kalau dia pijak rumput, rumput tu dikira. Bahkan semua benda yang menyaksikan langkah kaki seorang hamba Allah ni mai ke masjid, maka kesemuanya akan dihitung. Wa kullu syai'in ahsainahu, kata Allah, semua benda tapak kaki kamu tu kami akan kira. Ahsa ni kalimah dalam bahasa Arab maksudnya audit. Kami akan audit dia satu persatu, kami akan tulis. Para sahabat bila mereka mendengar ayat Al-Quran ini, maka mereka berbangga bagi mereka yang tinggal jauh daripada masjid, kerana mereka akan memperolehi ganjaran pahala yang amat besar. Sebab tu Nabi SAW sentiasa dia dengan masjid ni teramat dekat. Maka dalam kisah ni apa dia cerita? Nabi SAW ni menuju ke masjid. Lepas waktu Isyak dia keluar, dia akan menuju ke masjid balik. Bila dia nak balik ke rumah, apa dia buat? Bila dia masuk masjid ni, dia akan bagi salam. Nabi masuk masjid, tuan-tuan mungkin jarang buat yang ni, bukan? Nabi SAW bila dia masuk masjid, selain daripada dia doa masuk masjid tu, dia bagi salam. Bila dia tengok ada orang, dia akan bagi salam. Tetapi bagi salam Nabi SAW ni bukan bagi salam macam apa? Macam seorang yang kita katakan mana mai tak tahu Assalamualaikum, satu masjid pekat perhati dia, bukan macam tu. Tapi macam mana? Baginda akan memberikan salam dengan suara yang perlahan. Perlahan dia ni kira-kira orang yang sedang, orang yang duduk dalam masjid akan terperasan Nabi masuk, dia bagi salam. Dan orang yang tidur ni dia takkan terganggu dengan perkataan tersebut. Dia antara tidak terlalu kuat dan tidaklah terlalu perlahan, maksudnya sedang-sedang saja. Assalamualaikum, cukup. Bukan Assalamualaikum dia kelui satu masjid dengar, tidak. Tetapi suara yang agak perlahan sahaja. Apa tujuannya? Yang pertama, orang yang sedar tahu Nabi mai, dan orang yang tertidur takkan rasa terganggu. Pasal apa? Kerana masjid pada waktu tersebut bukan orang yang mai ibadat sahaja. Maka masjid di zaman Nabi SAW didiami oleh para sahabat yang tidak mempunyai tempat tinggal. Salah seorang daripada mereka, orang yang selalu kita duk dengar nama dia, siapa dia? Iaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia di antara Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ni orang yang tak ada tempat tinggal, mereka tinggal di masjid. So Nabi dia bagi salam. Baik, kerana di dalam masjid ni ada fakir miskin yang tidur. Bahkan Nabi tak nak mengganggu tidur mereka. Bahkan hari ni kita tengok duka cita terbalik pula keadaan berlaku. Apa yang terbaliknya? Masjid ni dah menjadi hanya tempat beribadat sahaja dan bukan lagi tempat berteduh golongan-golongan yang susah. Ustaz mau bagi kat depa, ustaz jahanam ustaz. Dia masuk, dia buat tidur kat atas kapet, alat liuk basi pula duk meleleh, dia sapu pula tabur masjid, dia buat kotak dalam masjid. Baik, maksudnya tak apa kalau ruang solat ni tak apa kita nak tutup, tapi sediakan juga satu ruang yang berpayung ataupun satu ruang yang ada bumbung, yang berbumbung. Orang fakir miskin, orang nak berteduh, budak-budak naik motor waktu hujan, dia boleh singgah. Maka jadikan orang Islam dengan masjid ni masjid tempat yang melindungi mereka. Maka di zaman Nabi SAW begitulah yang berlaku. Begitulah yang berlaku sehinggakan para sahabat menjadikan ruang masjid untuk mereka berehat. Bahkan ada yang tinggal di masjid pada waktu tersebut. Maka kita kena sediakan sedikit ruang untuk masjid. Sediakan benda-benda yang boleh menghasilkan kebaikan kepada orang. Sekurang-kurangnya mereka nak main minum air, biarkan mereka minum air. Sekurang-kurangnya ada benda yang dia boleh dapat manfaat. Ada satu masjid, saya tak tahulah masjid ni buat, tapi orang kita sama mungkin macam tu kot. Saya ingat kami ada di Melaka ni ada masjid. Waktu lebih-lebih lagi lepas PKP tu ramai kan orang susah. Di masjid ni dia ada satu bakui, dia panggil bakui apa? Bakui apa? Apa dia bakui tu? Tak ingat dah. Bakul rezeki, bakui rezeki. So dalam tu orang nak menyumbang, dia pergi beli beras dekat Tesco, dia beli 2 kampit. Satu kampit dia bawa balik rumah, satu kampit dia buh dalam bakui tu. Dia pergi beli bawang ke, dia beli apa-apa barang, gula dia beli 2 paket. Satu paket bawa balik rumah, satu paket dia tinggal kat masjid. Jadi orang hak susah ni apa dia buat? Dia boleh mai ambil dekat situ. Ada satu masjid di Melaka ni dia buat. Ada kutu berahak mana kita pun tak tahu, dia mai bawa kereta, dia angkat buntut kereta dia buh beras kat situ 10 kampit, dia buh belakang kat situ, dia calur bawa pi. Lain kali dia kata tak boleh jadi, orang kita ni tak terajak tangan dia. Orang nak bagi bantu hak susah, lain kali apa berlaku? Depa mai persusahkan lagi, depa mai sapu semua hak
barang-barang yang orang tinggal. Akhirnya terpaksa buat tulis nombor telefon, nak ambil call dulu. So kita buat sikit interview, maka kita akan berikan. Ataupun tiap-tiap hujung minggu, geng masjid ni akan bawa barang-barang ni, dia pergi tengok mana-mana orang kampung dia yang susah, nescaya mereka akan bantu. Saya ada orang pergi umrah dengan kita. Bila dia pergi umrah ni, rasa tak cukup syarat kalau tak masuk dalam raudhah. Bukan, tuan-tuan pun kalau pergi umrah, kalau tak boleh masuk raudhah ni, rasa galat sangatlah kita ni. Dan macam itulah yang berlaku bila kita bawa jemaah ni. Dia rasa dia ni macam tak sah umrah dia, pasal dia tak dapat masuk raudhah. Ada satu app nama dia Nusuk. App Nusuk ni kita kena apply nak masuk dalam raudhah tu. Tiba-tiba dia tak dapat pasal tak ada kosong. Akhirnya dia balik tanpa sempat masuk dalam raudhah. Dia rasa menyesal sangat. Dia kata macam main ni tak seronok pasal tak boleh masuk dalam raudhah. Saya kata main sini, aku nak baca dekat hang satu hadis. Tuan-tuan pernah dengar Nabi SAW menyebut kepada para sahabat, hampa keluar daripada masjid ni, hampa pergi bantu orang yang ada hajat, hampa pergi bagi makan dekat orang, tolong orang yang susah, maka lebih aku sukai daripada hampa duduk iktikaf di dalam masjidku ini selama 1 bulan. Tuan-tuan, kalau iktikaf satu waktu solat kita dah seronok dalam raudhah, macam mana dengan orang yang beriktikaf 1 bulan? Nabi kata orang yang keluar pergi bantu orang daripada luar masjid ini, lebih aku sukai daripada kalian duduk beriktikaf kat dalam masjid walaupun 1 bulan. Maka ni satu tasjih kepada kita, menjadikan masjid ni tempat iaitu orang boleh datang minta bantuan, kita bantu orang, bahkan tempat sekurang-kurangnya tempat berteduh. Maka di zaman Nabi SAW, masjid menjadi tempat berteduh bagi para sahabat. Dan itulah yang berlaku pada Nabi SAW ketika waktu malam dia keluar dan dia balik ke rumah. Apa dia buat? Dia akan singgah dan dia akan solat 2 rakaat, kemudian baru dia masuk dalam rumah dia. Baik, dah selesai dah cerita masjid. Nabi solat 2 rakaat, Nabi pun masuk dalam rumah dia. Bila Nabi masuk dalam rumah ni, apa dia buat? Kita tuan-tuan balik selepas mayang isyak, apa tuan-tuan buat? Rasanya sama juga macam Nabi SAW buat. Benda pertama Nabi akan buat, diceritakan di dalam kitab Al-Yawmun Nabawi ni, sehari dalam kehidupan Nabi, iaitu baginda akan menggantikan pakaiannya terlebih dahulu sebelum tidur. Maksudnya dia ada satu pakaian khusus yang Nabi SAW pakai untuk tidur, berbeza dengan pakaian yang dia pakai keluar daripada rumah dan ketika dia pergi ke masjid. Baik, kemudian dia akan tanggalkan baju dia dan gantikan dengan pakaian yang lebih selesa. So umpama kita pada hari inilah kita panggil dia dengan pakaian baju tidur. Kemudian apa dia buat? Kemudian Nabi SAW akan masuk ke dalam selimut bersama dengan isterinya dengan satu selimut. Dia tak ada 2 selimut, 1 selimut. Bahkan Nabi SAW berbaring dengan isterinya di atas katil yang tempat baring yang sama dengan menggunakan satu bantal. Macam mana alas tidur Nabi SAW ni supaya kita dapat gambaran ni? Disebut kalau siapa yang baca kitab Syama'il Muhammadiyah, kita akan bertemu, iaitu Nabi SAW dia tidur di atas kulit haiwan, kulit binatang yang di dalamnya dimasukkan jerami. Tilam Nabi itu macam mana? Kulit binatang, dalam tilam tu, dalam kulit binatang ni dimasukkan jerami. Maka Nabi jadikan sebagai alas tidur dia. Baik, kemudian bantai dia pun bantai macam tu juga, bantai yang diperbuat daripada kulit, dan di dalam kulit tersebut terdapatnya jerami. Dan Nabi SAW hanya mempunyai satu bantal, dan bantal itulah yang dikongsi bersama dengan isteri dia. Tu yang kata Nabi kita ni, pasal apa macam tu sekali? Kerana dia tak nak terlalu bersedap-sedapan untuk tidur sehingga menyebabkan susah untuk nak bangun. Saya ceritakan satu riwayat hadis yang sahih, cerita tentang seorang isteri Nabi bernama Hafsah. Hafsah ni anak Umar Al-Khattab. Dia kahwin dengan Nabi SAW. Siapa dia bapa mertua Nabi? 2 orang. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar Al-Khattab. Kedua-dua sahabat ini menjadikan anak mereka isteri kepada Nabi SAW. Abu Bakar Aisyah dan Umar adalah Hafsah. Malam tu malam giliran Hafsah. Nabi SAW balik ke rumah Hafsah. Hafsah ni bila dia tahu Nabi SAW ni nak balik rumah dia malam tu, apa dia buat? Maka dia telah lipatan. Nabi kadang-kala juga tidur di atas lipatan kain.
Kain apa? Kain yang dinamakan dengan kain wool, kain tebal, kain cotton tebal tu dilipatkan dengan 2 lipatan. Nabi SAW akan tidur. Kalau kita hari ni macam toto macam tu lebih kurang lah kot, ataupun sejenis kain yang tebal, kita lipat 2, kita tidur ke atas tu. Bukan macam tidur ke atas kapet tu lah lebih kurang. Hafsah ni bila dia tahu Nabi nak balik ni, apa dia buat? Maka Hafsah dia telah melipat lipatan ini daripada 2 lipatan, dia lipat jadi 4 lipatan. Maknanya 2 lipatan tu tebal juga, tapi dia lipat jadi 4 lipatan supaya jadi lebih tebal. Pasal apa? Supaya suaminya iaitu Nabi SAW dapat tidur dalam keadaan yang lebih selesa. So apa berlaku? Nabi SAW balik, Nabi tak banyak tanya, Nabi terus tidur. Kemudian ketika waktu pagi Nabi SAW bangun, Nabi bertanya kepada Hafsah, "Wahai Hafsah, apa yang engkau telah perbuatkan di atas tempat tidur aku ini?" Kata Hafsah, "Tak ada buat apa-apa ya Rasulullah, aku cuma lipatkan dia daripada 2 lipatan, aku lipat jadi 4 lipatan." Apa jawab Nabi SAW? Kalau kita macam ni, hang jadi bini aku yang paling terbaik lah. 2 lipatan hang lipat jadi 4, hang memang terbaik, bini yang paling disayangi. Kalau kita mau cakap macam tu, bukan? Bahkan mungkin kalau kita tegur isteri kita akan merajuk. Tapi Nabi SAW dia berkata kepada Hafsah, "Hafsah, kembalikan semula kepada 2 lipatan. Aku tak nak 4 lipatan, kerana 4 lipatan itu menjadikan aku sukar untuk bangun di tengah malam." Tuan-tuan boleh bayangkan tengok. Maknanya kita hari ni pasal apa yang kita payah nak bangun di tengah malam? Pasalnya tidur sedap. No, tilam ni 10,000 ada, 15,000 pun ada, kita duk pergi beli. Tilam tu tuan-tuan kalau pergi tengok kedai tilam ni, dia mau cerita dekat kita, tilam ni Pak Haji, kalau budak main lompat kat sebelah Pak Haji tidur tak jaga punya, pasal dia tak bergerak. Ada orang bila lompat kat atas tilam tu, tempat hak kita tidur tu takkan bergerak. Berapa harga ni? 10,000 ada, 15,000 ada. Tuan-tuan pergi tengok kedai tilam, 30,000 pun ada. Punya dahsyatnya kita nak bagi tidur nyenyak ni. Baik, selimut pula, selimut tebal, buka aircon 16 buka aircon, dia sejuk sedap. Nak bangun boleh ke bangun pukul 3, pukul 4? Tak. Nak bangun pun gagah lah kita kata. Maka Nabi SAW, kenapa dia menolak kesedapan ketika tidur? Maka jawapannya, supaya aku senang untuk bangun. Pasal tu di dalam Al-Quran pada surah Sajdah yang tuan-tuan duk baca pada pagi Jumaat ni kadang-kala ni, apa Allah cerita? Allah ceritakan tentang satu ayat, cerita tentang orang yang nak masuk syurga ni, dia mesti buat benda ni. Apa dia? Waktu Muaz bin Jabal dia pergi tanya Nabi satu soalan. "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin udkhilhul jannah wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, boleh tak engkau ceritakan pada aku macam mana cara aku nak pergi ke syurga, dan macam mana perbuatan yang aku buat maka menghalang aku daripada masuk ke dalam neraka? Nabi bagi dekat dia 3 perkara. Nabi kata apa? As-sawmu junnatun, puasa itu perisai engkau daripada neraka. As-sadaqatu tudfi'ul qataya kama yudfi'ul ma'un nar, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Kemudian yang ketiganya, as-salatu fi jawfil lail, orang yang solat di waktu tengah malam. Maka Nabi SAW pun membaca satu petikan ayat daripada surah As-Sajdah. Apa dia ayatnya? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa maksud ayat ni? Ada orang yang meninggalkan tempat baring dia. Ada orang dia tinggalkan tempat baring dia yang sedap itu. Pasal apa dia boleh tinggalkan? Pasal tempat baring tu dengan apa yang dia nak kesedapan yang lain tu, maka tak ada bandingan, tak boleh nak banding. Pasal apa dia bangun? Khaufan wa tama'an, dia bangun beribadat sebab takut kepada Allah tentang hari akhirat dia, dan yang kedua kerana tamakkan ganjaran pahala. Dan maksud tatajafa junubuhum, seorang lelaki yang tidur dalam keadaan kesedapan, dan dia boleh tinggalkan kesedapan dia tu tadi kerana Allah, kerana bangun untuk bermunajat ataupun beribadat. Dan itulah di antara tujuan Nabi SAW tidur. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk rehatkan sedikit kerehatan pada tubuh untuk dia bangun, tetapi dia tak nak rehat yang berlebih-lebih ataupun bersedap-sedap kerana takut dengan kesedapan itu menghalang dia daripada beribadat. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga tempat tidur Nabi sebegitu sekali keadaan dia. Baik, kemudian apa yang Nabi buat selepas Nabi gantikan pakaian?
Nabi SAW dia akan bersugi. Nabi SAW sebelum tidur dia akan letakkan kayu sugi dia di tepi bantai kita. Tuan-tuan, apa dia yang tuan-tuan letak tepi bantai tuan-tuan? Tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan letak Quran kan tepi bantai. Sebelum nak tidur, tuan-tuan baca dulu Quran kan. Kemudian tuan-tuan terjaga celik. Benda pertama tuan-tuan buat pun tuan-tuan pegang Quran, tuan-tuan baca kan. Macam bukannya. Okey, baik. Apa dia yang tuan-tuan tak kat sebelah? Letak handphone. Handphone tu sahabat, sungguh sahabat karib kita. Sebab tu kita panggil setan ni. Pernah tengok setan mata 2, setan mata 1, setan mata 3. Lah ni ada setan mata 4. Saya tak tahu tuan-tuan pernah tengok ke tak pernah tengok. Malam ni Pak Haji nak tunjuk dekat tuan-tuan setan mata 3 dulu. Hak lain-lain tuan-tuan tengok. Ni dia. Ni setan, orang panggil setan mata 3 hak ni. Setan mata 3 ni bersahabat dengan kita, sahabat karib sungguh. Pi mana-mana jamban pun dia ikut. Nak tidur pun ni sebelah bantai ni. Kalau setan ni tak ada kat sebelah bantai ni, kita tak boleh tidur ni. Cari gagau, cari kat mana mau bubuh kat sebelah. Maka Nabi SAW tak buat macam tu. Bukan handphone yang menjadi temannya. Bahkan Nabi SAW selain daripada membaca Al-Quran, saat lagi kita cerita, iaitu baginda meletakkan kayu sugi di sebelah dia. Nak menggambarkan bagaimana Nabi kita ni seorang yang pembersih orangnya dan sukakan akan kebersihan. So apa dia ceritakan? Ketika Nabi SAW nak tidur, dia akan letakkan kayu sugi di tepi kepalanya. Supaya apa? Supaya dia dapat bersugi sebaik saja dia tersedar daripada tidur, walaupun dia hanya tersedar dan dia sambung kembali tidurnya. Baik, bahkan apa dia berlaku? Baginda akan terus bersugi ketika mana sedar. Dan tiada hari yang Nabi tidur pada waktu malam ataupun siang, nescaya dia akan mulakan dengan bersugi, dan akan bersugi ketika terjaga daripada tidur. Dia akan menggunakan kayu sugi tadi. So apa Nabi SAW buat? Bila Nabi SAW selesai bersugi, dia pun pas dekat Aisyah Ummul Mukminin. Apa dia buat? Dia minta Aisyah pergi basuhkan kayu sugi dia. Bila ni? Ketika nak tidur. Aisyah dapat kayu sugi. Yang itulah yang duduk tunggu. Tuan-tuan tahu agak-agak Aisyah buat apa? Nabi SAW bersugi. Kemudian Nabi pas dekat Aisyah minta pergi basuh. Apa dia buat? Aisyah buat apa? Ya, Aisyah ambil kayu sugi itu, dia pergi sugi dengan bekas air liur Nabi SAW, kemudian baru dia basuh dan diletakkan semula di tepi Nabi SAW. Baik, pasal apa macam tu? Kerana Nabi SAW tidak suka mulutnya berbau. Kenapa? Kerana dia sentiasa bermunajat kepada Allah dan sentiasa didampingi oleh para malaikat. Bahkan Nabi SAW pernah menolak memakan sesuatu benda yang ada bau. Cerita bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari ketika hijrah, bukan? Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Satu hari isteri dia siapkan makanan, diberikan kepada Nabi SAW. Nabi tolak balik. Apa kata Nabi SAW? Iaitu bila ditanya, kenapa engkau tidak menjamah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ianya tidaklah haram. Dia kata, tetapi ana la akulu sauman, aku tidak memakan bawang. Kenapa dia kata? Kerana bawang ini mempunyai baunya, dan aku sentiasa bermunajat kepada Allah, dan aku malu kepada malaikat-malaikat Allah yang sentiasa datang kepada aku kerana ada satu bau, kerana malaikat tak suka kepada bau-bau yang tidak sedap. Baik, maka apa Nabi buat? Bahkan kalian juga, kata baginda, sesungguhnya aku sentiasa berbisik dan bercakap dengan orang yang kamu tidak bercakap dengannya, iaitu Jibril alaihissalam. Maka disebut di dalam hadis apa yang kita sebutkan ini. Maka Nabi tak suka, sebab tu dia suka dalam keadaan sentiasa bersih. Baik, habis kita ni nak ambil sunnah ni, tuan-tuan tak payahlah pergi letak buruh gigi kat tepi bantai, tu tak senonoh pula namanya. Bukan. Habis tu kalau ada siwak, letak tak apa. Tapi kalau beruih gigi, biarlah kat dalam toilet. Nak ambil sunnah ni kat mana? Beruih gigi sebelum tidur. Bangun tidur, beruih gigi juga. Menepati sunnah tak? Menepati, kerana kita menjaga kebersihan mulut sebagaimana Nabi SAW menjaga kebersihan tu tadi. Tapi nak bagi yang lebih power lagi, sunnah yang lebih power, maka kita gunakan kayu sugi, dan itulah yang paling terbaik. Dan beza kita dengan umat yang terdahulu adalah pada bab bersugi ini. Beza kita dengan umat-umat yang terdahulu. Baik, next, apa yang Nabi buat? Bersugi dah. Tadi yang pertama ganti pakaian, yang kedua dia bersugi, yang ketiga Nabi SAW ni macam kita juga tuan-tuan. Dia ada isteri dia untuk bermesra, bercerita, bercakap-cakap.
Bahkan yang ketiga Nabi akan buat sebelum dia tidur, iaitu baginda akan bermesra dengan menyantuni isteri-isterinya mengikut giliran mereka pada waktu tersebut. Baik, agak-agak macam mana Nabi cerita ni? Bahkan diceritakan Nabi SAW berbual-bual dan berbisik-bisik dengan penuh kasih mesra. Dan baginda ini dikenali dengan satu nama, Karim Muhib. Karim Muhib. Apa dia Karim Muhib ni? Bukan nama orang. Karim Muhib ni apa dia? Karim sifat. Karim seorang yang amat, iaitu sangat mulia dan sangat mencintai. Dia ni mempunyai, kalau bahasa hari ni orang kata romantik lah kot. Dia suka berkongsi cerita. Bahkan Nabi SAW akan bercakap-cakap dengan isterinya. Bahkan pernah diceritakan Nabi SAW pernah bersembang dengan Aisyah. Aisyah pergi cerita dekat Nabi sebelum tidur kisah yang amat terkenal, Ummu Zara. Kisah seorang perempuan bernama Ummu Zara. Aisyah ni sebelum Nabi SAW tidur, dia cerita tentang kisah 11 orang perempuan. Setiap 11 orang ni ada watak-watak yang dia cerita dekat Nabi. Bestnya Nabi SAW melayani percakapan ataupun cerita isteri-isteri dia pada waktu tersebut. So menunjukkan bagaimana baginda ini iaitu sentiasa mendengar celoteh isteri. Alah, setakat kita katakan balik rumah bini kita duk beletiak, duk cerita dekat kita macam-macam cerita, pasang telinga dengar lah, bagilah respon sikit, bukan? Kerana itu juga dilakukan oleh Nabi SAW. Ibu-ibu kita balik malam ni jangan diam, mau cakap banyak-banyak, beletiak sikit dekat Pak Haji kita. Tak apalah, sembanglah apa pun. Bukan, itu sebagai tanda kemesraan suami isteri sebelum daripada mereka tidur. Baik, Nabi SAW juga yang keempat, dia akan tidur bersama dengan isterinya. Walaupun isterinya dalam keadaan haid sekalipun, dia tetap tidur dengan mereka. Satu hadis, iaitu hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari. Ummu Salamah cerita. Siapa dia Ummu Salamah ni? Ummu Salamah ni isteri kepada Abu Salamah, suaminya meninggal, tapi dia pernah membaca satu doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlifni khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran pada musibah yang berlaku dekat aku ni, ganti balik yang lebih baik. Allah gantikan yang lebih baik, iaitu Nabi SAW menjadi suaminya. Ummu Salamah seorang perempuan yang suka bertanya soalan. Dia pernah bertanya satu soalan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, pasal apa dalam Quran cerita orang lelaki je, tak ada cerita pasal perempuan? Tiba-tiba kata Ummu Salamah, ketika aku tengah duk sikat rambut, aku duk dengar Nabi sebut di atas mimbar, iaitu ayat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Allah cerita, Allah turunkan ayat persoalan yang ditanya oleh Ummu Salamah ni. Baik, apa kata Ummu Salamah? Kata Ummu Salamah, hiztu wa ana ma'an Nabi SAW fil qamilah. Aku datang haid waktu aku duduk dalam selimut dengan Nabi. Waktu aku duduk dalam selimut tu, tiba-tiba aku rasa darah haid aku tu keluar. Fansalaltu fa kharajtu minha. Bila mana aku tengok dan aku rasa darah dah meleleh waktu tersebut, aku pun bingkas keluar daripada selimut tu tadi. Fa aqastu siyaba haidati, dan aku pun mengambil pakaian apa? Pakaian haid, iaitu ada pakaian khusus kepada perempuan yang datang haid ni. Kalau kita hari ni pakai pad ke pakai apa, bukan. Di zaman Nabi SAW, perempuan-perempuan yang kedatangan haid ni, mereka akan pakai satu kain yang khusus untuk bila mana datangnya haid pada waktu tersebut. Maka dia kata, aku pun pakai pakaian haid aku pada waktu tersebut. Falabistuha faqala li Rasulullah SAW. Dan Nabi pun berkata kepada aku waktu tersebut, anufisti, adakah engkau datang haid wahai Ummu Salamah? Qultu na'am, aku pun kata ya Rasulullah. Fada'ani fa'adqalani ma'ahu fil qamilah. So Nabi buat apa? Nabi panggil dan Nabi kata, mai sini Ummu Salamah, mai sini. Maka dimasukkan aku bersamanya di dalam satu selimut ketika aku kedatangan haid pada waktu tersebut. Ni cerita Nabi SAW ni dengan isterinya. Walaupun isteri dia haid, dia tetap tidur bersama-sama dengan mereka pada waktu tersebut. Kita hari ni macam mana? Busuk sikit tak boleh duduk dekat dah, pergi duduk jauh-jauh, bau macam-macam, bau minyak makjun lah, bau minyak angin lah, bukan? Ni tak. Nabi walaupun isterinya haid, bahkan di sana diceritakan Nabi SAW pernah mandi bersama-sama dengan isterinya.
Nabi kita ni dia pernah mandi bersama-sama dengan isterinya di dalam satu bekas. Maksud satu bekas ni apa? Bukanlah pergi terjun dalam kolah yang amat dua-dua orang sekali, tidak. Iaitu mereka menggunakan bekas yang sama dan dicedok daripada bekas tersebut. Sehingga di sana ada satu hadis yang menceritakan Nabi mandi dengan isteri dia dalam keadaan penuh mesra. Mereka akan bertukar-tukar tangan mencebok air, sehingga kan isteri dia berkata, da'ili, da'ili, bagi aku pula, dan mereka berebut-rebut untuk dapatkan cebok tu untuk bermandi. Maksudnya mandi bersama-sama. Tuan-tuan pernah, Pak Haji kita pernah mandi dengan isteri. Malam ni cuba buat tengok, mandi dengan isteri sekali. Sudah, okey, baik. Ni hadis ni cerita ni. Hadis ni cerita Nabi mandi dengan isteri dia, pakat lawan berebut cebok untuk mandi. Itulah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sisi hak tuan-tuan mungkin tak pernah tengok. Tapi ada diceritakan, dan benda ini datang daripada hadis. Hadis yang kita baca ni hadis mai daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Cerita yang benar. Cerita yang benar. Baik, kemudian Nabi SAW pun akan tidur pada waktu tersebut. Bagaimana baginda tidur, saya ringkaskan cerita. Iaitu Nabi SAW dia tidak akan tidur, melainkan dia akan membaca doa, zikir-zikir dan juga Al-Quran. Nabi dia tak akan tidur, melainkan dia akan baca zikir-zikir, dia baca doa, dan dia juga dia akan baca Al-Quran. Itulah kerja kita sebagai orang Islam. Orang Islam mulut tak lepas daripada zikir, mulut tak lepas daripada doa. Setiap benda yang kita buat ada doa, ada zikir, bahkan Al-Quran. Dan itulah Nabi SAW yang pertama diriwayatkan Nabi kita Muhammad ni, bila mana dia nak tidur, dia akan baca doa. Baik, kita duk nampak doa tidur sahaja bukan, tapi sebenarnya bukan satu doa, bukan dua doa, lebih daripada 3 doa yang Nabi SAW baca sebelum daripada dia tidur. Maknanya di sini doa ini di antara sunnahnya, ketika mana kita nak tidur ada doanya. Di sana ada satu hadis yang direkodkan oleh Sunan Abi Dawud. Ibnu Umar menceritakan, dia kata Nabi SAW ketika mula-mula baginda berbaring, dia akan baca doa ni. Mula-mula start Nabi berbaring saja dia akan bacakan doa ini, dan pelbagai hadis yang lain kita akan baca satu-satu. Apa dia doa dia? Iaitu kata Ibnu Umar, Nabi SAW membacakan doa ini. Baik, kita berikan laluan pada azan terlebih dahulu, kemudian kita sambung sikit lagi perbincangan yang kita sedang bincang, iaitu macam mana Nabi SAW tidur. Baik, walhamdulillahirabbil alamin.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وقدرة العالية رفيعها وعصم المقام محمد إنك لا تخلف الميعاد. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. So kita cerita tadi, Nabi bila Nabi nak tidur, Nabi baca doa. Baik, doa apa yang Nabi baca? Ada doa yang panjang, ada doa yang pendek. Confirm lah tuan-tuan mesti nak doa yang pendek punya. Tapi di sana ada warid Nabi baca doa yang panjang. Dan doa ni bukanlah semestinya bila tuan-tuan nak baca doa ni, tuan-tuan nak kena duduk menghadap kiblat, tuan-tuan nak kena angkat tangan buh kat depan muka ke, tak payah. Cukup sekadar baca doa tu dengan mulut, tak perlu angkat tangan pun. Ada doa yang kita angkat tangan bukan, dan ada doa yang Nabi baca ni dia tak angkat tangan pun, dia hanya sekadar menyebut dengan mulutnya. So kita dengar doa ni, kita boleh agak apa benda yang Nabi minta. Maksudnya kalau kita tak mampu minta semua pun, kita minta macam Nabi minta. So Nabi SAW ni ketika dia berbaring, dalam hadis yang lain menyebut kana Nabi SAW idza awa ila firasyih. Adalah Nabi kita Muhammad SAW ni bila dia nak tidur, dia ada benda yang dia buat. Salah satunya dia berdoa. Doa apa? Iaitu doa yang berbunyi alhamdulillahillazi kafani wa awani wa ta'amani wa saqani wallazi manna alayya fa afdal. Luar biasa doa ni tuan-tuan. Doa ni manifestasi seorang hamba yang bersyukur pada Allah ni di waktu malam hari sebelum dia rebah kat atas bantai dia, dekat atas tilam dia ni, dia duk fikir pasal nikmat hak dia dah dapat dah hari tu. Nampak tak? Ada orang ni motivator mana-mana dia kata, tuan-tuan malam-malam muhasabah, maafkan orang apa semua. Tuan-tuan tak payah, tuan-tuan muhasabah diri kita ni dengan Allah ni atas nikmat hak Allah bagi dekat kita hari ni punya nikmat. So apa Nabi kata? Segala puji bagi Allah yang telah memberi kecukupan dan perlindungan kepada aku pada hari ini, memberi makan dan minum kepada aku hari ini, melimpahkan kurnia bahkan melebihkan kurnianya kepada aku pada hari ini. Maksudnya apa? Nabi SAW bersyukur saat ketika mana dia nak tidur. Dia baca lagi alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan yang telah berlaku ke atas diri aku pada hari ini. Dia ucapkan alhamdulillah. Kemudian dia baca lagi Allahumma rabba kulli syai' wa malikahu wa ilahu kulli syai' a'udzubika minan nar. Ya Allah, Tuhan yang memelihara segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu, Tuhan bagi setiap sesuatu. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab api neraka. So ada 3 poin penting di dalam doa ni, iaitu poin yang pertama, dia bersyukur, berdoa dengan ungkapan syukur kepada Allah di atas nikmat yang dia dapat. Baik, yang kedua di dalam doa ini juga dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya juga dia berdoa dan memuji Allah di atas Allah yang telah memelihara diri dia daripada sebarang kekurangan dan sebarang kemudaratan. Ini doa yang Nabi baca. So tuan-tuan kalau tak mampu nak hafal doa ni tak apa, sekurang-kurangnya kita bersyukur. Nak tidur tu kita fikir ya Allah, segala puji bagi Allah, alhamdulillah ala kulli hal, yang telah menjadikan pelbagai benda dan nikmat kepada aku sepanjang hari ini sebelum kita nak tidur. Baik, itu di antara benda yang doa yang Nabi SAW baca. Yang kedua, tak cukup dengan doa tu tadi. Bila dia mula-mula naik ke atas tempat tidur dia, kemudian Nabi SAW dia duduk. Sebelum dia berbaring ni dia duduk. Dia duduk ni, dalam ketika duduk tu Nabi buat apa? Nabi membaca 3 qul. Nabi SAW membaca 3 qul, ditiupkan di atas tapak tangannya, kemudian baginda akan menyapukan di atas di anggota badan dia, bermula daripada kepala ni sampai ke anggota badan yang sampai dengan tangan dia. Bila ketika nak tidur, apa dia? 3 qul. Baca qul huwallah, kemudian baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan di atas tapak tangan, disapukan daripada atas kepala ni, bawa mai ke anggota tubuh badan dia sampai dekat anggota yang boleh sampai dengan tangan dia. Benda ni tak susah tuan-tuan, benda yang senang. Kalau dah sunnah hak senang macam ni pun kita tak boleh buat, sunnah apa lagi hak kita nak buat ni? Kalau sunnah hak senang macam ni bukan sekadar senang, bahkan kalau siapa yang membaca kelebihan berkaitan tentang bacaan-bacaan ni, nescaya kita takkan tinggalkan. Dan cukup sekadar kita sebutkan ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Siapa lagi yang nak ikut kalau bukan kita? Kita hak kasih dan sayang pada Nabi ni, kita patut ikut apa yang Nabi buat ketika Nabi SAW nak tidur. Baik, kemudian apa dia buat? Baginda akan tidur di atas rusuk kanan.
Apa makna rusuk kanan? Katakan sekarang ni kiblat di sebelah sana ni, depan dengan saya ni adalah kiblat. So macam mana saya tidur? Bukan saya tidur terlentang, kaki terkangkang, ataupun lutut naik ke dahi, ataupun tangan letak ke atas dahi pasal duk fikir berah-mahai. Bukan, tuan-tuan. So macam mana Nabi SAW tidur? Iaitu dalam keadaan tidur di atas lambung kanan. Makna tidur di atas lambung kanan ni maksudnya muka dia menghadap ke arah kiblat, badan dia menghadap ke arah kiblat. Pendek cerita hang nak bagi tuan-tuan faham, macam mayat dikebumikan dekat dalam liang. Macam mayat dikebumikan kat dalam liang, macam itulah Nabi kita Muhammad SAW tidur. Dan menariknya, baginda tidur dalam keadaan dia tak tidur di atas lengan, tetapi tangan kanan, tapak tangan kanan ini berada di bawah pipi dia. Sweet macam tu, bukan tidur yang macam tu. Macam mana Nabi SAW tidur? Iaitu dia tidur dalam keadaan menghadap ke arah kiblat, tapak tangan ni duduk kat bawah pipi. Tapak tangan duduk kat bawah pipi, bukan tidur kat atas lengan, tapi tapak tangan duduk kat bawah, duduk dekat bawah pipi dia pada waktu tersebut. Baik, selepas tapak tangan dia duduk kat atas bawah pipi dia, apa dia buat? Dia membaca beberapa doa. Doa yang selalu tuan-tuan duk baca, Bismikallahumma, ataupun Allahumma bismika amutu wa ahya. Yang ni kita jarang dengar, bukan? Tuan-tuan duk baca hak terbalik punya. Kali ni cuba terbalik sikit, kita ambil lain sikit. Tuan-tuan nak baca apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Bukan. Bila tuan-tuan baca dalam hadis, ada hadis di sana Nabi baca macam ni. Nabi terbalikkan. Allahumma, ya Allah, bismika, dengan namamu, amutu, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Baik, tuan-tuan cuba baca tengok ramai-ramai. Kalau tak baca macam ni, dia tak ingat. Allahumma bismika amutu wa ahya. Senang saja. Allahumma bismika amutu wa ahya. Hak tuan-tuan duk baca sebelum ni, Bismikallahumma amutu ahya wa amut. Tapi hak ni, Allahumma bismika amutu wa ahya. Tuan-tuan nampak tak apa yang pelik dengan hak tuan-tuan baca? Nabi mula amutu dulu baru ahya. Hak tuan-tuan baca ahya wa amutu. Bukan. Tapi ada dua lafaz ni, ada hadis dia, tak ada masalah pun hak tuan-tuan baca ni. Cuma yang ni menarik lagi. Kenapa Nabi SAW sebut, Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup? Kerana tidur tu adalah mati kecil. Tidur kita di waktu malam tu adalah mati kecil. Mati, dah mati, kita dah mati dah. Kita dah tak sedar dah apa yang berlaku. Seumpama orang yang mati. Selepas kita tidur, Allah bangkitkan kita balik. Maka dialah yang menghidupkan kita. Tidur dan bangun. Kalau tuan-tuan katakan dengan nama Allah yang menghidupkan dan mematikan, pasal tu hak susah bangun. Pasal tidur, dia tidur mampu, tak bangun-bangun lagi dah. Pasal tu susah bangun. Pasal tu kita tukar amutu wa ahya, iaitu dimatikan dan dihidupkan aku. Baik, maka itu yang Nabi SAW baca. Dan ada doa lain, doa yang panjang, antaranya Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwastu amri ilaik, dan pelbagai lagi doa-doa yang lain. Bahkan salah satu daripada doa yang maksur, ketika Nabi SAW letakkan tapak tangan kat bawah pipi ni, dia baca satu doa. Doa apa? Rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Tuhan, selamatkan aku daripada azabmu hari ketika engkau bangkitkan hamba-hambamu. Maksudnya waktu mula-mula dia cecah saja, badan dia di atas lambung kanan menghadap ke arah kiblat, tangan duduk kat bawah pipi, terus baginda membaca Rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Tuhan, selamatkanlah aku daripada azabmu hari ketika engkau bangkitkan aku di hari akhirat kelak. Baik, tuan-tuan, ni bukan sekadar doa sebenarnya. Ini bukan sekadar doa, tetapi lambang bagaimana Nabi SAW ni seorang yang nak, dia takut Allah, dan dia nak kita juga sentiasa fikirkan tentang akhirat. Nak tidur malam pun fikir akhirat lagi. Ni yang kata Nabi kita ni, nak tidur pun dia masih fikirkan akhirat. Kita kalau kita nak tidur, kita fikir apa? Baju duduk dalam raga tak lipat lagi, dah macam bukit Uhud pun ada kat tengah ruang tamu. Pinggan kat sinki tak basuh lagi. Apa namanya, tepung dah uli siap dah, tunggu nak tebak kat atas koli saja. Kemudiannya pula baju kat atas iron board, tunggu pagi besok. Bila tuan-tuan sebelum tidur, tuan-tuan duk fikir hal dunia hak tak habis-habis, rasa-rasa waktu tuan-tuan mula-mula celek mata bangun daripada tidur, apa benda yang tuan-tuan fikir? Kita akan fikir dunia.
Waktu kita nak tidur, kita duk fikir ni apa yang kita nak buat pagi. Celek-celek mata, kepala ni terus teringat makanan, kepala terus teringat baju, kepala terus teringat kereta, kepala terus teringat macam mana aku nak cari duit. Pasal sebelum tidur kita fikirkan benda tu. Nabi SAW ni bila dia nak tidur, dia tak fikir dunia, tapi dia fikirkan macam mana kalau tidur ini tidur yang terakhir bagi aku. Kalau aku mati, apa yang aku nak? Ya Allah, selamatkan aku hari ketika engkau bangkitkan aku daripada kubur. Maksudnya tidur penuh keinsafan dan tidur yang ingat akan akhirat. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tak dapat hafal doa tu tak apa, tapi sekurang-kurangnya ambil masa fikir apa nak jadi dekat aku ni kalau aku mati. Secara automatik kita akan minta, ya Allah selamatkan aku ketika hari aku dibangkitkan di hari akhirat. Itu doa tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ketika mana baginda nak tidur pada waktu tersebut. Baik, yang terakhir sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, apa dia yang terakhir? Iaitu agak-agak Nabi ni dia tidur berdengkur tak? Pasal kita berdengkur. So Nabi kita ni berdengkur tak? Menarik perkongsian dekat sini dalam hadis yang dirikotkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, iaitu Nabi SAW juga berdengkur ketika tidur. Dan ini bukan satu keaiban sebagaimana anggapan kebanyakan orang. Dia mengatakan berdengkur itu satu keaiban, sampai bergaduh suami isteri pasal kes berdengkur ni. Baik, maka ni bukan keaiban, kerana Nabi kita juga adalah seorang yang tidur dalam keadaan berdengkur. Bahkan Nabi SAW bukan berdoa sebelum tidur sahaja, bahkan saat ketika tidur pun baginda berdoa. Ketika dia terjaga daripada tidur, baginda juga akan berdoa pada waktu tersebut. Waktu sebelum tidur berdoa, terjaga di tengah tidur berdoa, dan akhirnya selepas bangun daripada tidur juga Nabi SAW berdoa. InsyaAllah next nanti kalau ada kuliah kita dekat sini, Abang Hikam kita panggil lagi, kita sambung tengah malam apa Nabi buat. Okey, tengah malam apa Nabi buat nantilah. Okey, nanti kita sambung apa yang Nabi SAW buat waktu dia bangkit daripada tidur. Pasal apa jadi liat sangat nak bangun tidur ni? Pasal apa jadi liat? Baru kita tahu rupa-rupanya saat ketika kita tidur kita dah kena belit dengan setan. Macam mana cara nak buka belitan setan tu? Tuan-tuan tunggu, nanti kali seterusnya pula kita main, nanti kita sambung. Kita berhenti kat sini lah, no? Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.